Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail telah pun membuat keputusan dan telah pun datang mempersembahkan dan menghadap dan mempersembahkan nama Ketua Polis Negara yang baru kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Diterbitkan di hmetro.com.my pada sebentar tadi. Saya baru mendapat berita ini bertajuk Saifuddin menghadap yang di-Pertuan Agong untuk persembah nama KPN yang baru. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dikabarkan telah menghadap yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafah Billah Shah di Istana Negara bagi mempersembahkan nama Ketua Polis Negara yang baru. Sesi menghadap itu diadakan pada jam 2.40 petang pada hari ini untuk mempersembahkan cadangan nama Ketua Polis Negara dan timbalan Ketua Polis Negara kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Beberapa nama dipersembahkan kepada yang di-Pertuan Agong bagi mengisi jawatan nombor 1 dalam Polis Diraja Malaysia PDRM itu. Difahamkan 4 nama turut akan dipersembahkan bagi mengisi jawatan timbalan Ketua Polis Negara. Di antaranya yang disebut-sebut ialah Datuk Seri Hazani Ghazali dan Datuk Ayub Khan Maidin Piche. Terdahulu, Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani dilaporkan bakal mengakhiri tugasnya lebih awal dari tarikh yang telah dijadualkan. Beliau akan mengakhiri tugasnya sebagai Ketua Polis Negara pada hujung minggu pertama Julai ini, meskipun tugas diberikan kepadanya sebelum ini berakhir Oktober ini. Sebelum ini, Suruhanjaya Pasukan Polis atau ASPP sudah menghantar nama-nama yang terpilih kepada Kementerian Dalam Negeri KDN. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita berharap siapa saja yang dilantik sebagai Ketua Polis Negara yang baru, kita berharap beliau adalah seorang yang amat berdedikasi, yang sungguh-sungguh berkomitmen dalam menjalankan tugas, yang amat tegas dan tidak berkompromi dengan jenayah. Dan paling penting ialah beliau adalah seorang yang dapat menjunjung titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk menyokong usaha daripada yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghapuskan jenayah rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan pelbagai lagi jenis-jenis sepertinya di Malaysia. Kita mau melihat supaya Polis Diraja Malaysia dapat menjalankan tugas tanpa gangguan, tanpa rasa takut, tanpa rasa terkongkong dengan mana-mana kuasa lain. Oleh itu, siapapun beliau yang bakal dipilih sebagai Ketua Polis Negara yang akan diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, saya admin The Twin TV tetap menyokong keputusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Daulat Tuanku. Dengan demikian, siapakah yang bakal akan menjadi Ketua Polis Negara? Kita nantikan bersama. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tun Mahathir betul-betul dalam bahaya. Ada satu pendedahan terbaru daripada seorang veteran UMNO, daripada seorang yang cukup lama bersama UMNO, rakan baik
pernah bukan rakan baiklah, tapi pernah menjadi rakan di dalam UMNO kepada Tun Mahathir. Dan pastinya orang ini, veteran UMNO ini, dia tahu apa yang berlaku di dalam UMNO. Dia tahu apa yang berlaku kepada Tun Mahathir ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Pernah juga, kalau kita masih ingat dulu, di dalam Dewan Rakyat, Bung Mokhtar sendiri kasih kantoi Tun Mahathir. Apabila Bung Mokhtar kata, kau sendiri yang ajar kami, kau yang ajar kami. Jadi kali ini Tun Mahathir pula file-file lamanya mungkin akan dibuka semula. Puan Zarkarshi memohon, menggesa supaya SPRM untuk membuka file lama Tun Mahathir. Wow, kalau file lama Tun Mahathir dibuka, apa yang dijumpa? Ada banyak yang perlu dijumpa. Bayangkan kalau tiba-tiba bukan SPRM saja yang membuka file. Kalau LHDN buka file, kalau SPRM buka file, PDRM buka file, BNM, Bank Negara Malaysia buka file. Kalaulah semua ini buka file, apa yang diorang boleh jumpa? Saya pun tak pastilah, tak tahu. Tapi pasti banyak dijumpai perkara-perkara yang mengejutkan. Tapi saya fikir kalau tidak ada kesalahan yang dilakukan, walaupun banyak penemuan, kalau tidak ada kesalahan tetap tidak salah. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memberikan beberapa contoh yang dia kata itu berunsurkan kronisme dan nepotisme bekas Perdana Menteri Mahathir ketika beliau masih Perdana Menteri. Puan Zarkarshi memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama dia berikan ialah Petronas. Petronas melalui MISC Bailout Consortium, iaitu perkapalan milik Mirzan. Mahathir adalah PM masa itu, kata Puan Zarkarshi. Bukankah itu kronisme? Tanya Puan Zarkarshi. Perkara yang tak boleh dinafi adalah Petronas, MIC Bailout itu milik Mirzan dan Mahathir PM waktu itu. Jadi itu tak boleh nak nafi lah. Tapi adakah itu kronisme? Tak pasti, sebab kena ada siasatan dulu. Pada tahun 1997 pula, Boksani Mahathir adalah pemilik saham terbesar kumpulan hospital pantai. Sekali lagi, Tun M adalah PM pada ketika itu, kata Puan Zarkarshi. Itu contoh ketiga. Kemudian ada beberapa contoh lagi. Dia disebut lagi satu perkara, yaitu grup ini menguasai kontrak pembekalan peralatan semua hospital kerajaan, termasuklah konsesi Fomema. Mokhzani juga pemilik Kencana Group yang mendapat kontrak berbilion ringgit dari Petronas. Itu kata Puan Zarkarshi, yang mana kenyataan itu telah dimuat naik di Facebooknya pada Sabtu yang lalu. Muhammad Puan Zarkarshi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Rengit berkata, Dr. Mahathir masih lagi seorang Perdana Menteri pada tahun 2002 dan beliau juga pada masa sama telah memainkan peranan sebagai penasihat Petronas pada ketika itu. Tambahnya, jadi Puan Zarkarshi kata dia mohon, dia menggesa supaya SPRM kena siasat. Apakah wujud kronisme hingga Kencana Petroleum dapat layanan anak emas? Kata Puan Zarkarshi. Tambahnya, Tun M bersara pada 2003. Dia jadi penasihat Petronas 12 tahun. Jadi kata Puan Zarkarshi, apakah Petronas bebas kronisme? Kata Puan Zarkarshi. 22 tahun dan 22 bulan dilindungi oleh jawatan Perdana Menteri. Sampai masanya SPRM buka fail lama, kata Puan Zarkarshi. Kita jumpa lagi. Anda boleh cari berita ini di sinarharian.com.my dengan tajuknya SPRM perlu segera buka fail lama Tun M, kata Puan Zarkarshi, tarik 17 Jun. Kita jumpa lagi. Bye-bye.